Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sahidah binti Azmi daripada kelas 04. Dan hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan salah satu isu pentaksiran pendidikan Islam, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi dalam pentaksiran pendidikan Islam di bawah mata pelajaran PIMK 2082R, iaitu pentaksiran pendidikan Islam sekolah rendah. Okey, sebelum saya memulakan pembentangan, ingin saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pensyarah saya, iaitu Dr. Nurhanan binti Ramli, di atas bimbingan beliau selama ini. Baiklah, sebelum saya meneruskan, kita kena tahu dulu apa itu yang dimaksudkan dengan kemahiran berfikir atas aras tinggi ataupun kita kenali sebagai KBAD. Kemahiran berfikir aras tinggi adalah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaklukan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu yang baru. Dan ianya juga antara salah satu dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 dan hingga 2025, terdapat 6 aspirasi murid dan salah satunya adalah kemahiran berfikir. Jadi, kemahiran dalam pentaksiran pendidikan Islam pula yang menjadi salah satu isu pentaksiran adalah satu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod dan menginterpretasi maklumat bagi guru dalam menilai kepada tahap kemampuan murid untuk membuat penaklukan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi kepada isi kandungan pembelajaran yang diperolehi agar matlamat pengenalan PNP berorientasi KBAD dapat dilaksanakan dengan berkesan dan seterusnya membentuk penghayatan akidah yang mantap. Okey, akan tetapi terdapat beberapa kekangan yang menyebabkan KBAD ini sukar dan guru sukar untuk mentaksir KBAD dalam pendidikan Islam. Okey, saya akan bawakan. Yang pertama adalah kesediaan guru dalam penekanan KBAD di dalam pentaksiran, di dalam untuk mentaksir murid mengenai isi kandungan yang dipelajari. Kurangnya kemampuan atau kemahiran guru dalam mentaksir KBAD. Okey, sekarang tadi saya beritahu dari konteks seorang guru. Jadi sekarang ni adalah dalam konteks seorang murid pula, okey, yang menukarkan pelaksanaan KBAD dalam pentaksiran pendidikan Islam ini adalah yang mana murid tidak bersedia dengan penerapan KBAD kerana murid kurang pengetahuan, kurang komunikasi, kurang penglibatan. Perkara-perkara inilah yang menyebabkan untuk kita kemahiran berfikir aras tinggi dalam pentaksiran itu sukar untuk dan mereka ni sukar untuk ditaksirkan kerana kekurangan-kekurangan daripada aspek-aspek yang saya sebutkan sebentar tadi, seperti pelibatan pengetahuan mereka sendiri yang terlalu terbatas dan kurangnya komunikasi sesama mereka. Ini sangat-sangat menyukarkan KBAD dalam pentaksiran pendidikan Islam. Okey, murid yang kurang pengetahuan, kurang dia punya daya saing, kurang dia punya berkomunikasi, maka ia akan menjadikan seseorang itu tidak berfikir secara kritis dan kreatif, dan mereka ini akan berada dalam zon selesa sahaja dengan pembelajaran berpusatkan guru. Jadi seperti saya bagi tahu sebelum ini, murid hanya akan jadi pendengar dan penerima maklumat, sedangkan untuk mereka bersaing di peringkat global, mereka perlu didedahkan bagaimana untuk mencari atau menginterpretasikan sesuatu maklumat itu dan mengaplikasikan dalam kehidupan seharian agar mereka mampu bersaing di peringkat yang lebih tinggi, iaitu di peringkat global. Sebenarnya kemahiran berfikir aras tinggi ini telah diterapkan daripada zaman dahulu, iaitu zaman Rasulullah SAW, melalui pengajaran daripada Al-Quran dan hadis. Okey, kita akan nampak yang pertama saya bawakan daripada surah An-Naml, surah yang ke-7 dan ayat 64 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Yang mana mafhumnya adalah atau sesiapakah yang memulakan kejadian sekalian makhluk, kemudian ia mengembalikannya, iaitu hidup semula sesudah matinya, dan siapakah yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Adakah sebarang Tuhan yang lain bersama-sama Allah? Katakanlah wahai Muhammad, bawalah kemari keterangan-keterangan kamu jika betul kamu orang-orang yang benar. Ayat ini boleh ditafsirkan sebagai pengenalan kepada kebat adalah sebahagian usaha mencari petunjuk-petunjuk dan membentuk hujah berdasarkan bukti. Jadi kebat ini adalah kita mencari petunjuk-petunjuk dan pentaksiran adalah bukti-bukti yang kita boleh jelaskan dan kita boleh berikan kepada umum agar mereka dapat memahami sesuatu dan menjadikannya ia sesuatu yang ditaksirkan dengan baik dan difahami dengan mudah. Yang kedua daripada surah Al-Maidah ayat kedua. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Saya ambil potongan ayatnya. Okey, yang mana ayat ini menerangkan terdapatnya saranan untuk tolong-menolong ke arah kebaikan. Okey, jadi ayat dia yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Okey, yang mana Allah menyarankan untuk kita bertolong-menolong atau bekerjasama dalam perkara yang kebaikan dan janganlah bekerjasama dalam perkara-perkara yang membawa kepada keburukan. Jadi kat sini kita nampak dalam menjayakan sesuatu kita perlulah ada sifat tolong-menolong, sebab kita nak dalam pendidikan Islam ini kan tadi saya beritahu untuk menghasilkan penghayatan akidah yang mantap. Jadi perlunya tolong-menolong kerjasama dalam mengajar ataupun menyarankan kepada ke arah yang lebih baik, iaitu ke arah kebaikan. Dan akhir sekali hadis daripada Rasulullah SAW, iaitu hadis daripada Muslim 1987, nombor hadis 2175 dan 2176, yang mana menunjukkan Rasulullah meninggalkan urusan teknikal dan dunia untuk diputuskan oleh manusia ini dalam konteks pertanian. Jadi kita boleh ambil ibrah daripada hadis ini, yang mana Rasulullah tidak menjelaskan, tetapi Rasulullah memberikan kepada manusia itu untuk putuskan. Jadi ini nampak tak elemen kebat yang Rasulullah terapkan supaya seseorang manusia itu dapat berfikir bagaimana untuk mencipta sesuatu yang baru dan menyelesaikan masalah. Okey, isu ini adalah dalam konteks pertanian, akan tetapi boleh kita ambil ibrah yang mana Rasulullah memberi peluang kepada manusia untuk berfikir dengan lebih dalam dan dalam menyelesaikan sesuatu masalah yang timbul. Jadi penyelesaian yang dapat kita berikan, okey, saya ambil daripada sumber webinar kebat sesi yang kedua. Yang pertama iaitu pemahaman yang holistik. Yang kedua, pelatihan yang berterusan, iaitu kursus yang diberikan kepada guru agar dapat memahami ataupun melahirkan dan mencetuskan idea-idea dalam kemahiran berfikir aras tinggi ini. Dan yang ketiga adalah pembaharuan kurikulum. Yang keempat, sokongan sumber dan bahan. Dan yang kelima, kolaborasi dan berkongsi pengalaman. Ianya penyelesaian saya sebutkan ini juga berkaitan dengan ayat Al-Quran yang saya berikan sebentar tadi, iaitu kita lihat adalah kolaborasi, iaitu ta'awanu 'alal birri wat taqwa, pemahaman yang holistik yang kita lihat daripada surah An-Naml, iaitu mencari keterangan-keterangan atau bukti-bukti untuk dijadikan hujah. Dan pembaharuan kurikulum, iaitu kita lihat daripada hadis Rasulullah, iaitu sesuatu yang baru ataupun sesuatu
ilmu kita dapat terapkan, dan ada satu kurikulum yang kita letakkan agar tidaklah murid menerima sesuatu itu secara random, tetapi mereka dapat menelusuri sesuatu ilmu pengetahuan itu dengan kadar ataupun dengan pelaksanaan yang baik. Dan program-program yang kita boleh buat untuk pelajar pula, mungkin kita boleh dedahkan dengan yang pertama, program peta I-Think, model pembelajaran yang interaktif. Jadi sekarang ni kita dalam dunia teknologi, jadi mungkin di rumah mereka didedahkan dengan satu aktiviti interaktif. Jadi kita boleh masukkan atau kita boleh terapkan dalam unsur-unsur teknologi itu sendiri. Yang ketiga, pembelajaran akses sendiri. Maksudnya kita beri peluang untuk pelajar-pelajar atau murid-murid ini meneroka sesuatu ilmu tu dengan kemampuan diri mereka sendiri, dan guru adalah sebagai pemudasyara atau sebagai pembimbing, dan akhir sekali penerapan nilai, kerjasama dan dalam menyelesaikan projek. Jadi kita akan berikan sesuatu masalah kepada mereka dan beri peluang untuk murid-murid ini menyelesaikan masalah mereka dengan sendirinya. Harus tinggi dalam pentaksiran pendidikan Islam. Jadi dapat kita putuskan bahawa ianya bukanlah sesuatu yang baru, akan tetapi ianya adalah telah lama daripada zaman Rasulullah SAW itu sendiri. Cumanya penerapan itu masih baru lagi kepada kita. Jadi ini adalah sesuatu yang bukanlah sesuatu yang mustahil, tetapi ini dapat dilaksanakan dengan baik jika guru-guru komited dan bersedia dalam menaksir pelajar-pelajar agar pelajar-pelajar yang kita lahirkan, pelajar dilahirkan itu adalah seseorang yang berpengetahuan tinggi dan mudah bersaing di peringkat yang lebih tinggi, iaitu di peringkat global. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.